Allahu 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 Allah. Kita teruskan kepada sambungan katanya hikmah yang ke-12 itu. Al-hikmatu tsaniyata asyarata. Hikmah yang ke-12. Telah berkata ia musannif Syekh Abul Fadl Ahmad Ibnu Atha'illahi Sakandari rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrahu, ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin atau maidana fikratin. Itu sengaja bubuh harakat baris dua tu, bukan silap satu dak lah. Ini yang baris dua sungguh. Nah, bawah satu, atas satu. Apa itu? Nak jaga di segi lurah, datang dengan midan dan juga maidan. Kita cakap ambil daripada Arab jadikan Melayu medan. Turun midan. Orang petani kata medan. Midan ataupun maidan. Nanti tengok bicaraan kemudian. Terjemahan artinya tiadalah manafi, tiadalah, tidaklah beri manfaat akan hati. Hati seorang murid itu isyarat kepada alif lam pada al-qalba tu, mana alif lam ganti dari mudhaf ilaih. Seolah-olahnya ma nafa'a qalbal murid. Hazafkan mudhaf ilaih diganti dengan alif lam. Tiadalah beri manfaat akan hati seorang murid, sebagaimana ghalib asal musannaf kita tuju kepada murid dia, orang yang mahu kepada suci hati supaya sampai ke hadrat ilahiyah, maka itu duduk di bawah tarbiyah syekh. Maka syekh tunjuk kepada murid dia, dia kata tidaklah beri manfaat, beri guna. Bahasa kita manfaat, guna. Sini panggil gitu tak? Berguna beri manfaat, beri guna. Kalau intafa'at, ambil manfaat, ambil guna. Tidaklah beri manfaat, beri guna akan hati seorang murid. Tafsir muta'alliq dia, beri guna pada apa? Beri manfaat pada suci daripada segala kelalaiannya, ghafalat. Tak ada dah yang nak beri berguna pada suci, ini suci hati daripada segala kelalaiannya, ghaflah, dan juga suci pada hampir kepada hadrat Tuhannya. Tidaklah beri manfaat pada itu oleh fa'il muakhar, syai'un fa'il nafa'a fa'il muakhar, oleh suatu yang seumpama uzlah. Tak ada dah lah, kata dia. Apalagi di zaman-zaman yang kelam kabut, zaman-zaman yang banyak sangat asap, kemaksiatan, luput amanah, kepercayaan, itu lagi sangat perlu. Yang memberi manfaat tidak ada. Apa dia lebih beri manfaat akan hati oleh suatu yang seumpama uzlah. Yakni apa uzlah?
asing dirinya daripada manusia. Itu mengikut zaman asing diri. Tengok seperti uzlahnya Ashabul Kahfi sampai bertupu ke dalam gua. Nah, yang masuk ia artinya masuk oleh hati seorang murid dengannya, yakni dengan uzlah itu, biha ay bil uzlah fi midana fikratin, masuk pada medan berfikir. Isyarat kata midana tu maf'ul bih bagi yadkhulu, kerana dakhala fi'il lazim, dakhalahu ay dakhala fihi, hazah fi dinasabkan. Ataupun boleh dengan kata lain mansubun binaz'il khafid ay fi midanil fikri, pada medan berfikir. Apa makna medan berfikir? Yakni pada tempat perkiraan yang diserupakan dengan medan. Apa medan? Medan ya ialah yang makna pada lurah tempat pelarian kuda. Itu asal medan. Maka kita reti daripada sini ibarat musannaf kita idafah midana kepada fikratin, dipanggil idafah apa itu? Dipanggil ke idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Maknanya yadkhulu fi fikratin musyabbahatin bil midan. Maka kita panggil idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Yakni dibandingkan fikiran kita tu dibandingkan dengan medan. Apa medan? Medan-medan ialah tempat pelarian kuda. Tengok orang pelihara kuda, dia ada tempat khusus untuk buat pelasakan kuda kan. Pagi-pagi ketuk lopak, pusing. Tu medan. Medan tempat pelarian kuda. Sama ada tempat pelarian kuda tu tempat apa dia buat riadah dia, ataupun tempat pelomokan kuda, dia ada medan dia. Itu asal medan. Maka fikrah kita ni dibanding semacam medan. Sabit kalau medan sempit, pelarian sempit. Kalau medan luas, pelarian dia terluas. Kuda yang hebat dia nak medan luas lah. Begitulah ada orang kata ini fikiran sempit, ini fikiran luas. Dia ada sempit luas apa tu majaklah tu. Nah, bila fikiran tu luas, pandangan dia tu jauh. Nah, bila medan sempit, pandangan dia dekatlah, tak jauh. Maka dia kata tidaklah beri manfaat akan hati seorang murid, beri manfaat pada nak suci daripada segala kelalaian hati, tidaklah memberi manfaat oleh suatu yang seumpama uzlah. Uzlah yang masuk pada uzlah itu, dengan uzlah itu masuk pada medan berfikir. Ini masuk pada berfikir yang diserupa, yang dibandingkan dengan medan. Sebab dia ada tafsir tu, yakni pada tempat perkiraan yang diserupakan, yang dibandingkan dengan medan. Medan tu apa? Yang ialah medan tu tempat pelarian kuda. Ini makna pada asal lurah. Ni balaghah ni. Apa kata kalam Allah Ta'ala? Ini kalam manusia. Cakap pada dia tu balaghahnya. Nak faham dengan sekaligus kena ada bertolong dengan kaedah ini idafah apa ini itu. Medan pemikir, medan berfikir. Yakni makna kita masuk uzlah bukan uzlah sekadar nak menusuk diri, melindungi diri semata, dah. Masuk dalam uzlah yang masuk uzlah yang termasuk dengannya di dalam medan fikir. Itulah beri manfaat tu. Sebab tu ada siapa buat tempat bersuluk, tempat berkhulwat. Itu di antara lain. Baik.
Berkata Asy-Syazili, Ibnu Ajibah Asy-Syazili rahimahullahu ta'ala, dia mensyarahkan tentang lughah dulu. An-naf'u, ambil daripada nafa'a yanfa'u naf'an, masdar dia. Yang musannaf kata ma nafa'a, apa makna manfaat? Jadi kita ambil Arab jadi Melayu, nafa'a yanfa'u naf'an, satu masdar mimi kata manfa'atan. Nah, naf'an itu masdar qiyasi, kemudian masdar mimi manfa'atan. Maknanya an-naf'u ialah isalul faidati. Artinya makna beri manfaat itu apa? Iaitu menyampaikan faedah. Itu panggil kata manfaat. Tu makna beri manfaat, makna menyampaikan faedah kepada seseorang. Kalau tidak menyampaikan faedah, orang panggil tak memberi manfaat. Supaya kita dapat ilmu yang tidak beri manfaat, maka dengan ilmu tu tak memberi faedah kepada kita, bahkan memberi mudarat. Sebab niat kita tu salah. Dalam masa kita duk tutup ilmu tu, niat nak ke apa? Nak menunjukkan kepandaian, nak mengalahkan, macam-macam ni keduniaan tu. Maka ilmu tak memberi manfaat. Pertama, tak beri sampai faedah kepada kita, Tuhan punya ilmu tu. Baik, tu asal makna an-naf'u isalul faidah, menyampaikan faedah kepada Tuhan punya lah maknanya. Kerana dia lagi isalul faidah, menyampaikan faedah kepada Tuhan punya. Kalau kita punya harta, tak memberi faedah harta kepada Tuhan punya, bahkan menarikkan kita kepada kelalaian. Sebab tu Allah kata la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Sedangkan harta itu ada padanya manfaat, ada pula padanya mudarat. Begitulah anak-anaknya, ada padanya manfaat, ada pula padanya mudarat. Maka mana manfaat tu, iaitu beri faedah. Wal qalbu, yang musannaf kata nafa'al qalba. Apa makna qalb? Wal qalbu ay wa ma'na al qalbi al quwwatul musta'iddatu li qabulil ilmi. Jadi urai lughah dulu. Artinya dan makna hati. Biasa kita jumlah qalbu tu hati, jantung, hati. Nah, kalau asal klik pada lughah enggak, masdar daripada qalaba itulah. Qalaba yaqlibu qalban, tu dengan jisarah. Ulibatil wawu ya'an, apa? Ditukar akan waw, tukar akan ya. Ilaknya kerana jatuh tertepi yang keempat, maka lebih kena tukar wa akan ya. Misalnya a'tawa, asalnya tukar wa akan ya, a'taya. Tu ulibatil wawu ya'an. Lepas tu ditukar ke pula ya ke alif. Nak kelima qalaba. Maka dalam diri kita ada seketul daging merupakan jantung pisang, maka kita panggil jantung. Maka tu bukan murah di sini. Itu tu kena ke jisim jantung. Maka di jantung itulah sebagai kata anggota dalam batin hati kita, dalam batin kita, sebagaimana kepala. Kepala kan? Di kepala sebutir ni ada padanya segala hawas. Hawas khamsah ada di kepala kan. Allah Ta'ala menjadikan samak dalam lingkungan kepala, dan Allah Ta'ala menjadikan basar, menjadikan syum, pecium, menjadikan apa lagi zauq, pekecak, terperasa dalam lingkungan kepala. Tak ada pun tubuh badan lain dalam lingkungan kepala. Lepas tu ada hak umumnya mas, penjabat, tu seluruh lah. Jadi jantung juga yang ada dalam diri kita, jantung Allah Ta'ala jadi di situ apa tu?
latif. Latif tu panggil qalbun juga. Panggil qalbun juga. Itulah kita ada terjemah. Kadang dia tersebut dua, si jantung hati, ada yang sebut gitu. Jantung hati, maknanya jantung dengan makna hati, bukan jantung dengan makna daging yang maklum tu. Jantung hati, Arab panggil qalb. Sebab apa? Munasabah dengan lurah. Kerana kita bila belum tetap berdiri seolah hati terbalik-balik. Macam daun kayu bila dipupuk angin, ditiup angin, jadi gini kan. Sebab tu ada jawab kata sebemu ni macam hati daun kayu. Dia kata tak tetap, pagi begini petang lain. Tadi bercakap begini malam berubah ke lain pula, macam daun kayu ni. Baik panggil qalbun tu, qalaba bertukar-tukar. Bertukar-tukar. Nak jadi tetap mutmain. Tu dah kena riadah dia. Maka muraknya qalbun tu iaitu sebab dia terjemah kata al-qalbu ialah al-quwwatu. Adapun qalbu dengan makna jantung tu daging, bukan kuwah tu. Satu jirim, satu jisim yang rupanya seperti jantung. Hak ni dah qalbu dengan makna al-quwwatu. Artinya kekuatan. Kuwah ni sifat lah. Seperti basar, satu sifat kuwah Allah Ta'ala menjadi dia urat berkaitan dengan biji mata. Dan juga sama satu kuwah Allah Ta'ala menjadi dalam simakh, lubang telinga kita. Tu kuwah, mana sifat ma'ani dah tu. Bukan dia kena ke jirim tu. Baca qalbu sini makna al-quwwatu, suatu kuwah yang bersedia, musta'iddatu, yang bersedia bagi menerimanya. Tu al-musta'iddatu, yang bersedia bagi menerimanya akan ilmu. Tu kita isyarat terjemah tu. Isyarat kata qabuli, idafah pada al-ilmi tu, idafah masdar kepada maf'ul. Qabila yaqbalu qabulan. Qabila dia mutaaddi, qabila ay qabilahu, terima ia akan. Sebab tu qabil tu nikah mutaaddi kata. Maka li qabulil ilmi, mana li qabulihil ilma, ya li qabulihal ilma, maknanya suatu kekuatan sifat yang Allah Ta'ala jadi pada jantung hati kita itu, yang bersedia bagi menerimanya. Nya tu klik pada kekuatan menerima akan ilmu. Tidak isyarat kata liqabulil ilmi ay liqabuliha al-ilma. Jadi yang ada itulah menerima ilmu. Sebab itulah tengok di binatang yang tak ada akal. Hak ni juga panggil akal ni. Qalbun panggil, akal panggil. Dan sekaligus satu makna dengan roh, salah satu daripada maknanya. Dia panggil mutaradifat. Qalbun, aqlun, tilik lah. Tilik ni panggil ni, tilik itu panggil itu. Atas waktu perkara tu. Tilik pada ini si jantung panggil mudrah. Yang dah datang pada pada hadis kata ada di dalam diri kita ni. Ala inna fil jasadi mudratan. Tu jantung tu. Mudrah. Apa berarti dia kata ala wahiyal qalbu, wahiyal qalbu. Tu kenapa jantung jirim. Maka di jantung tu Allah Ta'ala menjadikan di dalam jantung kita manusia ni menjadikan quwwah. Adapun jantung binatang ada juga kan. Lembu ada jantungnya, ayam pun ada jantung. Maka dalam jantung lembu tak ada kuah ni. Sebab tu apa yang tak ada akal, tak ada qalbin makna ni. Sebab dia tidak ditaklifkan. Kita ni jantung, di segi jantung sama jantung. Lemah jantung. Maka jantung ni maksudnya ialah kekuatan yang Allah Ta'ala menjadi di situ. Supaya kita cakap sekaligus telinga dengan makna apa dia sifat. Terkadang telinga makna daun jirim, daun telinga. Tengok, kadang-kadang kita nasihat pada anak tak terima. Mu tak dengar, mu tak ada telinga apa. Dah. Orang petani cakap lagu tu. Bila nasihat ke anak tak ambil peduli.
mu tak ada telinga ke? Mu tak ada telinga. Tahu dah ni ada dua-dua ni. Ni kata bukan murak telinga ni. Ni nak faham gitu ni apa yang ayat mutasyabihah dia lagu ni. Bila sebut ba mezuhi. Pada sana ke Quran lamu tu. Tidak sana tak kena pada tempat. Ini bukan tempat sana ni, sana lain. Ni macam ni lah ni. Kita kata, mu tak ada telinga ke? Oh, kalau dia nak dia berani lah. Kalau dia berani dia kata ke ayah tak nampak. Kena dia. Sebab dia murak apa? Murak daun telinga. Kita bukan murak daun telinga. Ni tempat jadi selisih. Kita kata, mu tak ada telinga ke? Dia kata, ayah tak nampak ke? Ni ada ni. Kita marah. Nampak dia senda. Nah, dia pakai makna zuhir. Kita murak makna lain. Mu tak ada telinga ke? Tentu dah daun telinga ada. Mu tak dengar ke? Tentu dah dia tak ada tuli. Ni makna apa? Apa dia panggil? Sama'a qabul. Dengar dengan makna terima. Bila kita nasihat tak terima, mu tak dengar ke? Kita tahu dah kata dia tak tuli. Kata dia tu tuli, tidak tuli. Dah tak, mu tak ada telinga. Tahu dah dalam telinga dia ada. Ni kata muraknya apa? Murak telinga dengar dengan makna terima. Yang kata tu majak dah tu. Ni pun sepatutlah bila sebut jantung. Ada dua artinya. Jantung dengan mana jirim yang disupport jantung tu tak nanti manusia binatang apa ada. Itu bukan murak. Apa tu jantung manusia ni? Jantung yang dengan laki kuat. Ini kekuatan sifat penerimaan yang Allah Ta'ala jadi dalam jantung kita. Ni hak murak. Hak tu lah, hak tu juga panggil akal. Apa panggil qalbin? Tilik kepada berbalik-balik, sekali begitu, sekali begini. Tilik tu panggil qalbin. Bapa pula panggil akal? Kerana aqala dengan mana man'. Macam serban kita ni, cuba kita ikat tali di sini, letakkan egal. Hak ni boleh menahan. Kalau angin kuat pun dia tak lari. Sebab egal ni, aqala yaqilu, iqal panggil ega. Ini iqal. Kerana harap berdawi jerak utah dia letak atas kepala. Sini. Letak sini ke? Hak ni memegangkan subah tak lagi. Hak ni memegangkan iqal. Jadi logat kampung, logat amiah igal. Jadi kampung itu ega. Ni panggil sebab dia panggil akal. Kerana orang bila orang ada akal dia fikir panjang, hak nak buat tak jadi buat. Kalau nak marah pun tak jadi marah. Sebab orang nasihat fikir dulu. Nak buat sesuatu, kita nak menerus sesuatu, fikir lebih dulu. Bila kita fikir seolah akal tu menegahkan kita daripada buat. Sebab sekaligus dalam Quran panggil nuha, ulin nuha. Jamak pada nuh ya. Dengan mana akal. Bab apa panggil nuha pula? Kerana bila kita fikir-fikir, hak nak buat tak jadi buat. Seolah-olah akal menegahkan kita dalam buat. Nuha. Tu. Demikianlah. Tu makna dia, makna kalbu tu dia. Maka hak ni lah dipanggil akal pun panggil, roh pun panggil. Yang ni setengah makna roh tu banyak. Roh makna nyawa tu seluruh. Ni roh dengan mana? Roh yang membetuli jantung. Tu panggil akal. Habis tu kalau dalam mengaji sana, roh, qalbun, akal, sir, lub, biber apa-apa yang mutaradifat. Tetapi panggil ini tilik ke sini, panggil itu tilik. Dia panggil lain i'tibar. Baik. Itu dialah makna qalbu. Makna qalbu, hati itu muraknya kekuatan. Bila tersebut kekuatan kat sifat lah. Macam sifat maknawiyah lah. Allah Ta'ala menjadikan quwwah yang bersedia, al-musta'iddatu, yang bersedia, sedia apa? Liqabulil ilmi, bersedia bagi menerimanya. Kalau tanya, kan bagi menerimanya, sedangkan Arab liqabulil ilm, tu nak isyarat kata idafah qabuli kepada al-ilmi, idafah masdar kepada maf'ul. Bila takdir fa'il liqabuli hal ilma, rajak klik pada quwwah. Bagi bersedia bagi menerimanya, kekuatan menerima akan ilmu. Sabit tu bila kita tafsir mukhatab, dia ada kata i'lam,
ketahui olehmu ayyuhal mukhata, ketahui olehmu ayyuha kullu man yata'atta minhu al-ilm, ketahui olehmu siapamu, hai orang yang dapat daripadanya tahu. Sebab apa dapat tahu? Kerana dia ada kuah tadi. Cuba tak ada kuah, nak ajar ilmu, ajar kambing, mana boleh? Ambil kambing mai bayar. Bayar ke kambing, abang bayar ke manusia tak erti sangat. Kadang-kadang orang sengaja dua sarah ke penatah. Tujuan dia nak sindir ke sana, buat sarah ke penatah. Pai kata mu gila. Gila apa? Kamu dia nak kata nasihat ke kambing. Sedangkan kami tak ada akal. Baik aku nasihat ke kambing. Dia tak terima pun, dia diam cara dia tu bebek. Manusia ni tak terima saja, menentai pula. Marah pula. Pegang pula. Tu. Baik kata kambing. Kena dia tempat dia nak situ. Supaya hak ni mikir. Balik lagi. Sungguh. Ni cara. Nasihat kambing payah sangat manusia ni. Mu ni tak erti orang sepatutnya kena mengaji jadi makin kena atik ni mungkin hak tua ni. Dia kata kami dia. Ingat dia ni sirih orang lain ni. Ni pagar orang lain duduk masuk apa. Duk makan pucuk kayu orang ni tak boleh, dia kata kami. Orang tu duk dengar, menggila dia kata kami. Dak baik aku kata kami kepada atas manusia. Manusia ni jawab. Kami tak jawab. Allah, ada yang berlaku macam tu deh. Satu orang budak tu dia pergi ke rumah, duk cakap dengan pokok cengar. Keluarga dia kata tengok ni. Jadi kau berat ni, kau teruk ni. Kata keluarga dia. Kita tengok dia cakap dengan pokok cengar. Apa rumah? Apa kita bertanya dia, kenapa muda cakap apa cengar? Sebab tu dia kata orang kata dia ni gila. Betul. Apa kata gila? Sebab apa tengok dia cakap apa cengar? Kata gila juga. Tapi murak gila tu lain. Orang lain tak faham. Dia tu baik cakap apa cengar, pada cakap dengan keluarga tengok dia kata dia tu punah tak gini. Dia tak faham kita. Pas kalau cakap apa cengar lagi teruk gitu kata. Dia cakap apa cengar tak jawab dia. Tempat dia nak sindir ke situ. Jadi menengung keluarga dia. Lalu kita hurailah pada keluarga gini-gini. Dia faham. Ni mana ilmu laduni. Itulah. Tu nak menyatakan kata apa tadi? Qalbu. Makna hati yang dimaksudkan di sini kekuatan satu sifat yang Allah Ta'ala menjadi dalam jantung, sebagaimana Allah Ta'ala menjadi sifat basar dalam lingkungan kepala. Allah Ta'ala menjadi sifat sama, sifat zauq, sifat pecium, dan sifat apa lagi? Syum, sifat pecium, zauq, sifat perasa. Allah Ta'ala menjadi dalam lingkungan kepala kita. Hingga dipanggil mata kepala. Ni boleh panggil mata hati. Tu dia kata mata hati. Maka nak beza sekaligus bila mata kepala dengan dia lah boleh lihat, panggil basar. Manakala mata hati panggil basirah. Itulah tu kena dengan qalbun tadilah. Kemudian lagi kata musannaf kita mithlu uzlatin. Kata Ibn Ajibah pula wal uzlatu wa ma'na al uzlati. Apa makna uzlah? Infiradul qalbi billah. Jangan ni cara media hati semata lah. Artinya dan uzlah itu, yakni dan makna uzlah itu pada kalam hazahullah kita takdir. Makna uzlah itu ialah tertunggal oleh hati seorang hamba, tunggal billah, semata-mata dengan Allah. Tertunggal dia, terasing dia dari yang lain. Kena takdir situ. Tertunggal oleh hati ni dari yang lain daripada Allah. Azala an, kedir lagi. Tertunggal oleh hati, yakni tunggal asing daripada yang lain, daripada Allah. Tunggal dengan semata-mata dengan Allah. Tu mana kata apa dia? Ada setengah kata anasyid dia kata dah. Berkawan biarlah beribu, tak apa besar Zuhir, besar lagi. Kita berkawan semua. Orang besar, orang kecil.
Orang buah, orang tak buah, boleh berkawan semuanya. Tapi hatinya pada yang satu. Ni apa yang uzlah hati dia panggil. Tengok zaman lah. Ada-adanya uzlah hati setengah diri, cabut diri. Ke hutan zaman dulu. Cabut diri ke pulau dan sebagainya. Yang ni cabut diri asing daripada daripada masyarakat. Dia panggil uzlah diri. Uzlah diri. Ada pohon ni uzlah hati. Tak kala Allah masyhurnya, sibuknya, macam-macamnya. Apa tadi kata serabutnya, susah hatinya, lalu uzlah. Nak uzlah macam mana? Nak uzlah macam nak masuk ke hutan, penuh dalam hutan manusia. Masuk ke pulau, pulau tempat pelancongan. Itu ke? Nak uzlah ke mana? Ke gunung pun penuh. Mana tak apa? Tak ada dah. Uzlah hati. Uzlah hati. Nak uzlah diri susah juga. Susah juga. Sebab Firmli dia buat filan, nak hidup pun susah, nak mati pun susah. Tak usah kata nak hidup, serabut hidup, nak mati pun susah juga. Terjun diri nak mati, jatuh tak kereta ada rupu, nak mati lah. Susah, nak mati pun susah kata dia. Jangan dia main isyarat tu. Ni pun begitulah. Bergaul pun susah, nak asing pun susah. Itulah mana kata kita kena riadah hati kita. Riadah hati. Kita buat latihan hati. Semoga-moga hati suci, terasing daripada makhluk, yang hati hanya dengan Allah semata-mata. Tak apa-apa, kawan tak ada masalah lah. Apa kita galik tak suci tu ya, jadi terikut-ikut lah. Sebab tu Allah Ta'ala kata wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina Muhammad, dan jangan kau ikut man, akan orang yang aghfalna, yang telah melalai oleh kami akan qalbahu dia tu. Qalbahu dia lalai daripada kami. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Orang lalai hati daripada ingatkan kami, sebutkan kami, bahkan tak percaya kami. Mu jangan ikut Muhammad. Kawan dia berkawan, layan dia layan, rumah ke rumah dia layan. Orang datang ke rumah dia layan baik. Jangan siapa satu kali orang datang ke rumah, dia simpan bersiap, berhias, dia siapa katanya dia suluh rambut, dia fikir rambut suluh dalam air. Kata insya-Allah ya Rasulullah, orang datang ke rumah pun begitu lalu. Tak boleh dia kata. Dia ya tubik. Hormat supaya kita orang besar mai kau kita nak pergi menghadap orang besar, tak kita pergi dengan hias sekadar mampu kita. Petanya panggil berjangok pada dulu hang jumpa. Ni rumah rumah apa kita tubik, nak tubik sambut tubik dengan hias. Bukan dengan tubik yang tak baju rumah rumah. Tak ada hormat pula. Orang mari dengan pakaian yang hebat, kita tubik tak pakai baju pun. Allah, nampak tak ada hormat. Ni dah nak tubik tu dia hias, dia apa fikir rambut dia, tubik mari. Kemudian bila bercakap sudah hajat, bila pergi, ada setengah riwayat yang mari tu adalah ketukupar. Lepas tu dia tanya, tahu tak Aisyah siapa itu tadi? Inilah sejahil-jahil manusia. Aisyah kata, apa engkau layan dia? Tak boleh lah, maruah orang datang ke rumah. Ya tengok ajaran. Tu maka nak sampai ke situ kena bersih lah. Tu dia dek. Sebab tu dia paling kata, tidaklah beri manfaat akan hati seorang pada suci daripada segala kelalaian, daripada nak hampir kepada hadrat Tuhan. Tidaklah beri manfaat oleh suatu yang seumpama uzlah. Uzlah lah beri manfaat. Tapi uzlah pun dia kena kait yang masuk dengan uzlah itu pada medan berfikir. Kalau sekadar kita lari menusuk saja itu bukan dia. Masuk berfikir, atau masuk bila keluar untuk berzikir, di sampingnya nak tawajuh kita dengan Allah. Kalau dalam mesyuruh sibuk, tak boleh kita nak ambil masa. Itulah isyarat kepada murabi, suruh uzlah. Seperti contohnya kalau kita di sana macam guru-guru mengajar pondok gini, sebab tu dia tak terima ke bahasa bulan mari.
Hak bulan pergi mari tak ada masalah resmi duduk pondok lah. Hak tu minta bulan tu majlis awam. Ada yang ni seminggu sekali, ada yang ni mari hanya ada masalah. Itulah hak. Ada untuk nak jadikan pelajar, dia kena duduk di pondok. Tak ada pondok, kena buat. Buat duduk pondok. Walaupun setahun 2 tahun pun duduk. Maka duduk tu bukan mengaji hanya kitab saja. Tarbiyah rohani dan ajar ke apa dia apa yang kata apa dia buat latihan diri. Dia mengaji pondok. Macam tu. Tu dah. Dan satu bagian uzlah nanti apabila duduk pondok. Tak boleh nak keluar dalam masa sekian-sekian, tak boleh nak berkawan dengan yang kawan mana? Kawan yang nak menarik kita kepada terhalang pengajian kita. Itu dia panggil dalam uzlah tu. Sebab itulah pondok dia duduk di asing jauh pada masyarakat. Dia tak suka di tengah-tengah masyarakat, suka dia jauh. Itulah timbulnya di hujung-hujung tu. Dia tidak nak kepada kemajuan. Tak apa-apa, nak didik dulu. Dia didik, terdidik sudah tak apa dah nak duduk mana pun. Itu lah. Tengok Nabi SAW kan, bila dia tu susah dengan masyarakat jahiliyah, dengan siapa Allah Ta'ala ilham wahyu ke dia, kepada asing kat uzlah hidup di bukit Gua Hira tu. Bagaimana duduk pergi mari balik ambil bekal pergi duduk sana ke duduk. Lepas tu dengan apa dia ibadat? Antara lain pada berfikir, dia ibadat dengan zikir, dengan apa ilham daripada Allah. Habis bekal balik, main muka dia ada ahli, duduk dengan ahli, bawa bekal pula pergi. Bila sampai masa Allah Ta'ala lantikkan dia jadi Nabi, beri pangkat nubuwah dulu untuk diri dia. Lepas tu letak pula risalah, suruh menyampai ya ayyuhal muddathir qum, suruh bangunlah, fa'anzir, suruh menakuti dalam. Tu tugas. Tapi nak sampai ke situ bukan diri dia sendiri tu duk proseskan Allah Ta'ala. Walhal sifat dia tak amanah dari awal lagi. Sebabnya wajib pada akal, bukan wajib pada syarak. Orang yang Allah Ta'ala pilih jadi rasul mesti bersifat amanah. Mesti pada akal, bukan wajib pada syarak. Wajib syarak ni kita umat ni, dia tu wajib akli, mana kita tak terima orang jadi rasul ni tidak ada amanah pada akal dan sidik. Sahabat tu balik Kufah hak duk menentai pun, bila nak kata dia tu dusta, dia mengaku tak pernah dusta. Nak ambil satu kelimah dusta tak ada. Apa-apa tak terima. Satunya kita kelihatan pada hakikat Allah tak beri taufik. Allah khizlan. Bila cakap dari segi sebab kesombongan dia, sebab wujud rasa dia. Itu sebablah tu. Sebab dengki, tu sebab kita tak sebab. Bila klik pada hakikat, yudillu bihi man yasha. Klik hakikat situ. Allah tak kehendaki. Innaka la man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Bila dia tak kehendak, musru setara mana Muhammad pun. Itu hikmah Allah Ta'ala lah tahunya. Itu medah hakikat. Baik. Setelah kita faham beberapa, dan terkadang kata Syekh Ibnu Ajibah lagi, dikehendaki dengan dia. Ada juga terkadang dikehendaki dengan dia dengan qalb tadi. Dikehendaki akan makna uzlah, kita dah bercakap uzlah dan terkadang dikehendaki dengan dia dengan uzlah. Sebenarnya arti uzlah tu infiradul qalbi billah, tertunggal oleh hati, tunggal daripada yang lain dari Allah, tertunggal semata-mata dengan Allah. Dan terkadang dikehendaki dengan dia dengan uzlah itu dikehendaki akan makna khulwat. Apa khulwat? Khulwat ialah asing diri daripada manusia. Ni apa yang uzlah badan, ni uzlah diri. Terkadang uzlah mana itu? Ada pihak yang maksud di sini tu uzlah mana asing hati itu dari yang lain pada Allah. Tu dia kata ma fi qalbi ghairullah tu. Ahli sufi dia berzikir tu, hasbi rabbi jallallah, dia kata kan, mamada ila bagi aku Allah.
Rabbi Tuhanku je, Tuhanku je. Tu hasbi Rabbi. Memadai bagi aku ialah Tuhanku je. Hasbi. Dan selalu kita doa amal hasbi Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tak ke? Dia wirid dah. Hasbi Allah. Memadai bagi aku Allah. Itu sebut nama. Ini memadai bagi aku Rabbi, Tuhanku je. Cukuplah. Itu dia hasbi Rabbi Jallallah. Ni hasbi Allah. Sebab Ibrahim dah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ketika dia ikat badan nak tahu lampi dah, cukuplah bagi aku hanya Tuhanku. Sahabat Jibril tanya apa mu hajat, entah ada hajat kepadamu. Tu sekali-sekala maqam dia nah. Tidak nafikan dengan ikhtiar, saya tidak nafi ketika lain berjalan ni pula. Tu dia. Jadi terkadang uzlah itu dipakai makna khulwat. Khulwat ialah asing diri daripada manusia. Tadi asing hati. Hanya asing diri daripada manusia. Masuk bilik khulwat, masuk tempat bersuluk. Supaya kita duduk pondok, asing daripada kawan-kawan. Kita nak putus dulu dengan kawan-kawan. Nah, siapa putus hubungan siapa tu bila mai hidup pondok zaman sekarang, zaman kita dulu dia tak ada lagi telefon, tak ada. Tak ada zaman tu lah ni ada telefon. Walaupun badan di mana-mana pun ikuti tu siapa semua. Nak duduk di mana tak jadi masalah. Asal ada nombor sudah. Halo. Tengah duduk sembahyang pun keren mari. Ni tengah duduk belajar gini pun keren mari ni. Kita pun sambut. Halo. Halo. Ni zaman sekarang. Panak kerak hubungan. Badan tu asing dah. Tapi hubungan. Lalu itulah pihak undang-undang panak kena rapah telefon. Kalau boleh tak usah bawa mari. Bawa mari juga. Naik buat pengesahan dulu. Kamu boleh pakai. Mu pandai guna. Pakai boleh. Yang ni tak pandai guna ni. Jam 1, jam 2 kau duduk kendak. Maka dah telah kitab. Tak pandai. Nak rapas. Kenapa? Ni panggil na'uzlah. Untuk kita nak belajar mengaji, jangan masyghul dengan yang lain. Apa bagi kanak-kanak yang belum makam dalam makam pengajian tu kan, dia masyghul dengan main-mainan tu. Sebab tu kena uzlah. Uzlah apa? Uzlah diri dah uzlah. Tinggal daripada kawan mai duduk di pondok. Tapi hati masih terikat. Badan duduk di pondok. Nah itu kan? Hati-hati. Nampak uzlah. Uzlah diri khulwat. Uzlah hati. Yang mana? Infiradul qalbi billah itu murah. Atau sekali-sekala panggil inqita' panggil juga. Terputus hubungan. Dan ialah khulwat. Dan apa nama ni? Uzlah dengan makna khulwat ialah yang dikehendakinya di sini. Mana? Di sini ni pada kalam musannaf kata ma nafa'al qalba syai'um mithlu uzlatin yadkhulu. Murad di sini hak ni. Kata dia. Dan ialah uzlah dengan makna khulwah, asing diri dari manusia. Hak inilah yang dikehendakinya di sini. Di sini pada kalam sanah kata uzlatin yadkhulu ila akhirih itu. Sebab apa? Syekh Zazili kata ini yang dikehendaki kerana tiada terasing oleh hati pada ghalib kebanyakan tidak terasing oleh hati, malaikat apabila terasing oleh diri. Ini ghalib. Ada baca kat ghalib tu bukan semesti begitu. Tengok mana kita melalui duduk di mana diri. Walaupun kita duduk seorang diri pun hubungan tu siapa? Walaupun duduk menoreh, duduk motor kau, duduk nelayan yang dekat tengah laut, mana telefon ada 3 tu. Telefon hak tak terpaksa, hak duduk di tubuh so takut tak dengar hak ni. Beri nombor 3 kalau tak boleh hubung ni gua ni deh. Kita duduk tengah laut, tengah siapa lagi dah. Mana kata aku duduk telefon banyak kali dah. Nombor mana? Nombor sono aku duduk tinggal dalam bilik tu. Ni ada salah lagi. Hak ni duduk tubuh semua tak belakang lah. Kadang takut jauh tak di sini selalu dah. Takut kena nak ambil lambat pula keruk selalu dah. Ni duduk sini siap-siap dah ni.
Allah. Nak ayat katanya deh, wiridnya. tu kata badan tu asing, tapi hubungan dari segi rohani masih berapa, masih apa. Sebab payah kata ghalib lah. Ghalib tak boleh nak asing hati kalau tidak asing badan dan dirinya. Itu ghalib. Kalau tengok sekarang Allah, ya kena asing diri, benda-benda ni pun tak boleh pakai semuanya. Tahu dulu. Putus sungguh, kena hubung kau ana lagi. Telefon ada, telefon ada tapi tak pakai. Nak hubung macam mana? Nah, kadang kalau mau nak hubung aku boleh, aku sendiri tak pakai, mau hubung dia tutup siapa? Ada lagi hubungnya. Bila tak ada, orang tak tahu nombor langsung. Tu uzlah sekarang ni lagi sempit lagi. Itu. Ini apa ni? Ketika kita dalam usaha nak menyucikan hati, yang hati kita belum suci. Itu maksudnya. Apabila sampai kepada tahap tu, naklah berhubung. Sebab dengan hubungan kita boleh beri nasihat, boleh beri tunjuk ajar. Itu. Hingga sampai ulama bicarakan bagaimana afdal asing diri dengan asing hati. Tengok zaman, kata dia. Kalau zaman tu kita dah bersih, seelaknya kita bergaul lah secara zahir, kita bergaul, tapi hati hanya dengan Allah. Sebab dengan bergaul boleh tunjuk ajar manusia yang rosak itu ini. Sebab tu kena suci kita dulu. Kalau kita bergaul dengan kita tak suci, nanti kita ditarik. Itu dia ajak dia apa? Itulah tepatnya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Tu asal je lah semua. Ada masa uzlah lah tu. Tengok macam-macam data ajakkan dengan Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Maka kata menjadi tu mama orang hak kami melalaikan hati tu. Mu jangan lampau ke matamu tu tinggal pada fuqara. Orang ni orang bersih dengan mu ni. Kerana mereka mai beritahu suruh asing daripada fuqara. Nah, tu ayat nah. Kerana terasing oleh hati pada ghalib, tiada terasing oleh hati pada ghalib malaikat apabila terasing oleh diri, yakni terasing daripada manusia. Itu waktu kata murak dikanak-ki dengan uzlah. Sini uzlah dengan makna keluar asing diri, tilik kepada ghalib. Tidak nafikan hak yang menyalahi ghalib. Tak payah asing dirilah, berkawanlah, bergaullah. Hanya asing hati dengan Allah. Ketika dia bercakap dengan kawan, hati tak lenyap Allah. Sebab tu dia cakap tak ada tipu daya, tak ada dusta. Sekalipun kawan tak tahu kita dah bercakap dusta, Allah tahu. Di hati dia sampai situ, dia cakap betul. Malaikat hak syarak izin pada dusta kerana tilik pada lebih maslahat. Pena duduk dengan syarak Allah, duduk dengan syariat Allah, maka dia tak apalah. Itu dia. Baik. Wa midanun. Dia nak apa, nak tafsir makna midan pula. Ini hikayat kata Syazili lagi. Wa midanun bil fathi wal kasri fil mim. Dia dhabit baca dulu. Dan artinya, dan medan itu ni perkataan medan kalau terkede mudah, walafzu medan. Hak tadi nak ayat makna. Ni nak ayat lafaz dulu sebab didhabit dengan bil fathi. Artinya dan lafaz perkataan medan itu dibacanya maqru'un bil fathi wal kasr ay fathil mim. Medan itu dibacanya dengan fathah dan kasrah pada mim. Sebab kita berbagi dua tu, maidan, midan. Lepas tu baru pergi kepada makna dia. Apa makna dia? Maknanya ialah majalul khayli. Majalul khayli. Itu makna dia. Sebab dia kata maknanya, makna midan, maidan pada asal hantara lughah. Makna fi asli wad'il lughah, makna dia ialah tempat pelarian kuda. Majal, majalu. Kalau apa kelimah majal? Masdar isim, apa isim makan daripada jala yajulu jaulan jawalan. Sabit tu Arab panggil telefon tangan. Orang putih panggil apa?
handphone. Nah, phone, hand tu tangan. Saya panggilมือถือ. Kita panggil telefon tangan. Tapi Arab panggil jawal. Kalau hatif tu telefon di rumah lah. Letak di jalan ke apa panggil hatif. Di rumah telefon hatif. Tapi kalau ada bawa bergerak ni, dia panggil jawal. Sebab apa jawal? Jawal dia sekali dengan tuan. Tuan ke mana? Telefon sekali. Pergi situ boleh nak cakap di mana kan? Tengok nak cakap sini. Tak nyata ni. Kita pergi cari tempat nyata lah. Pusing pergi ke bucul ni. Kalau nak ni tak nyata, turun pergi ke hutan. Sini nyata lah. Jawal, pindah mari. Arab panggil jawal. Maka sini kelima tu majal aslu majwal. Pergi ke sarah. Aslu majwal. Daripada jala yajulu jawalan majwal. Lepas tu kaedahnya huruf ilak berbaris, huruf sahih dulu padanya mati dipindahkan. Pindah. Jadi majawlan. Bila majawlan tukar waw pula ke alif li taharrukiha bi tibasa, jadi majalan. Baru berubah arti dia. Isim makan. Jawa tempat pelarian. Awak lalu lah. Makna medan tu majalul khail. Artinya maknanya apa dia medan pada asal hantaran lurah, asal hantaran bahasa itu makna dia iaitu tempat pelarian kuda. Lepas kuda dalam tu kuda berlompat si kuda kan macam tu, kita ada dia. Sebab tu munasabah Arab panggil khail pula dah. Khail panggil kuda. Faras satu, lepas tu khail ni panggil khail. Berapa khail? Khail ni kan yang melaya-laya kan. Tengok kita ni, dalam otak kita ada kuda. Ambil panggil ubat kuda, pak otak dia tu kuda dah otak kita. Tak bayar. Dalam otak tadi bayar nampak tu nampak panggil khayal. Gitu dah. Aku duk khayal mari. Khayal tu dah kelima tu dah. Khayal ni terbayar. Kita duduk sini duk nampak. Kalau duduk sini duk menghitung. Aku duk khayal lah. Khayal pergi situ, khayal pergi. Tu ada sini ya. Kuda dah lah kepala. Apa khayal tu kuda. Khayal dah. Duk terbayang-bayang kan. Tu nak berhenti bahasa. Sebab tu dipanggil khail kepada kuda. Tengok hak yang laju, kuda yang laju tu. Dengan kereta lari 150, potong dia lagi. Hak laju tu kan. Mana dia macam melayang gitu. Khail. Tu bahasa satu-satu kita mai perhati tengok. Boleh kita kuasa Allah Taala lagi nampak. Tapi kalau tengok tak fikir biasa ya, kuda dah tengok sama kuda. Unta tengok sama. Tak apa tu harus tengok lagi ke unta. Sedangkan hari-hari dah tengok unta orang Arab. Afala yanzuruna ilal ibili. Bagaimana tak tengok kepada binatang unta? Kaifa khuliqat. Cuba tengok biasa unta, tapi bila tengok dengan mata serta dengan nazar. Tu mari selalu. Unta tengok muat dia. Dia terung dah gini. Muat tu ikut isi. Nak isi macam lori atas belakang dia tu. Isilah tinggi banyak mana, berat buat tara mana pun. Bila suruh dia bangun, dia bangun. Suruh pun bagi kosong. Ni. Ni kuasa siapa ni? Nak bisa apa ada? No. Sini tempat lihat. Ini tempat mata lihat, ini benda. Tapi dia mazhar tempat nyata apa? Tempat nyata kuasa Allah situ. Ni kata tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah. Ma raaitu syai'an illa wa raaitu Allah fi. Tengok utak hati pak kuasa. Mana zahir kuasa Allah situ. Kuat. Zahir kekuatan Allah. Sebab kita la quwata illa billah. Zahir kekuatan Allah. Mana Allah al-qawi. Al-qawiyul matin. Ada sebut nama Tuhan. Allah yang maha qawi, maha kuat. Tiba Allah Ta'ala zuhir kekuatan dia menata utar. Muak banyak, bangun. Berjalan ni, sepanjang jalan nyuk. Macam kereta api muak barang. Kita ni naik ke neraka tidur mana je dah nyum pergi. Pas makanannya, makan biji-biji tamak kerumah kerah tu, mamah kerung. Dan pokok duri-duri dia makan.
Apa pula tuan tak berat dia pelera dia tu. Tak kena hidup kait dia sendiri tekak dia panjang dah. Galah pun dia dah. Kalau minum air sedikit perjalanan jauh. Bila dia minum dia boleh simpan tak belakang dia tak ada gubah apa orang panggil. Bongok tak belakang dia panggil apa? Goh orang petani panggil. Goh juga. Tu tempat timpan minyak tu. Itulah dia antara sebab Tuhan suruh tengok kota tu. Muduk guna-guna tu tengok. Nah, apa pula sifat sabar dia tu semalah duk begini. Tu ada. Itulah kata dah. Kita tengok perhati. Dan daripada situ mari tengoklah binatang kita dak pelihara semak kelama kemari. Kita tengok, kita perhati tengok serta buat kajian baru dia tubik natijah. Sampai ke buat kajian boleh tahu ini perangai binatang ni macam ni. Nah, pelihara dia sampai masa ni sekian jadi. Sampai pahak ini jadi. Orang buat kajian dia terbit. Lagi buat kajian lagi dia keluar. Lagi buat kajian lagi keluar. Sebab itulah Quran sebanyak dibaca tapi kalau kita tadabbur dia lagi keluar. Ilmu di situ banyak. Nah, itulah ya Allah Taala kata kami mensempurnakan Islam dan kamal. Itu maknanya midan pada lughahnya majalul khail, artinya tempat pelarian kuda. Sudah bahas lughah apa sia, mari nak tengok ilmu bayan pula. Ilmu balaghah pula. Yang musannaf cakap lagu tu nak tengok balaghah pula. Ni lughah mana dan diisti'arahkannya. Ni panggil ilmu bayan pula ni majaz. Nah, majaz mursal, majazum bil isti'arah. Nak betul kata kena tolong ilmu banyak. Sebab kita nak baca kitab sekali seminggu lebih lalu. Oi, sebagai nak kita lepas lagi. Tahu? Berapa ilmu dia masuk tu. Dan diisti'arah akannya. Ni panggilan mengikut istilah ilmu bayan. Asal isti'arah kalau kita mengaji fiqh minta pinjam. I'arah beri pinjam. Nah, mana nak pinjam kereta sekejap, maka balik orang minta pinjam tu panggil musta'ir. Nah, mengaji fiqh balik tuan kereta tu yang beri pinjam panggil mu'ir. Tak kita mengaji fiqh. Musta'ir yang minta pinjam, mu'ir tuan barang tu beri pinjam, kereta jadi pinjam panggil mu'ar. Kerjaan macam tu panggil apa? Isti'arah, pinjam. Adapun i'arah, bab cakap i'arah. Tu mengaji fiqh dia hurai cara tu. Bila kita mengaji mubalaghah ada perkataan pinjam. Perkataan pinjam, makna yang lain. Pinjam je. Dan juga perbuatan isti'arah banyak sekali. Ambil apa dia? Ikan. Kuku buat isi dalam, isi kenyo masuk dalam. Ada kata, oi, ni panggil kerabu ikan. Macam mana kerabu ikan? Isi dah tak ada, ada nyo dalam. Ada kelapa ada apa. Tengok ni pinjam rupa ikan. Tapi isi ikan dah buang. Isi yang lain masuk lagi. Banyak kan? Ni nak banding nak apa zuhir. Maka dalam ilmu bayan bila cakapan satu perkataan pada asal makna ni, tapi di sini bukan makna itu, makna lain. Seperti yang mengaji kata ra'aitu asadan fil hammam, aku lihat singa yang berada dalam bilik mandi. Bilik mandi air panah. Aku tengok singa. Jadi perkata singa, tu lapar panggil. Makna dia maudhu'ullah apa dia? Singa kena ke binatang yang maklum. Binatang yang maklum tu singa kena ke binatang. Tiba-tiba dah cakap ni bukan murak binatang tu, pinjam mek lapar mek. Aku tengok singa. Maksudnya siapa itu? Diisti'arah ke lapar singa yang dikanakinya orang yang berani. Fi syaja'ah. Maka panggil apa tu? Majaz isti'arah. Pinjam lapar singa, muraknya orang yang berani, syaja'ah. Syuja'. Tu panggil majaz isti'arah. Tapi ia kena ada qarinah yang menunjukkan bahawa ini bukan makna asli.
Itulah nak ambil daripada Quran, nak ambil ayat ni sini, ayat ni majaz, kau ni hadis ni pakai makna majazi, kau makna hakiki, tu kena bertolong dengan ilmu balaghah. Ni pun musannaf kata uzlatin yadkhulu biha midana fikratin, ada padanya majaz isti'arah. Lalu katanya dan di isti'arah akannya di sini, di isti'arah akannya akan apa dia, akan uzlah apa dia bukan fikrah atau midan dipenyankannya di sini bagi makna segala fikir dan kira. Kira sini panggil apa kira ni, kira gitu, kira dah ya kena lahjah macam lah. Kalau kira tak jadi, kalau Kedah tu kira lagu tu Kedah dah, orang petani kira itu ya biasa lah, kira. Orang Kedah tu kira, kira sini kata kira itu dah. Tak apalah pusing mari pun lahjah gitu dah. Bahasa surat kira, orang cakap bahasa Quran sekira. Sekiranya saya nak pergi ke Jawa kira pula. Baiklah. Jadi pinjam lafaz apa dia? Medan. Dipakai makna segala fikir dan kira. Segala fikir dan kira dibandingkan semacam medan. Sebab apa? Mana ditasbihkan fikir, segala fikir itu ditasbihkan dengan medan, dibandingkan dengan midan, lalu guna midana. Dia panggil musyabbah bih. Masuk ke medan, yang masuk uzlah, yang masuk dengannya masuk pada fikir, nak gitu. Tu kan nak masuk pada medan, masuk pada fikir. Fikir yang diserupa dengan medan. Dia majaz isti'arah. Lepas tu idhafah pula. Sebab apa boleh di isti'arahkan apa dia medan tu dengan mana fikir? Kerana pergi marinya segala fikir. Fikir tak ada pergi mari dalam otak kita. Tengok kita nak fikir ke ada renung. Nampak kita nampak. Lepas tu biar nanti jawab. Kalau begitu nak cakap begini, kalau fikir kalau begitu nak cakap begini, kalau begini nak cakap begitu, tu biar natijahnya gini. Saya nampak dah. Boleh ayat lah ada sana ni. Soalan tu lepas kuda dah lepas. Nampak. Sebab tu kadang kita tak boleh nak buat pada hari ni. Cuba balik fikir kat rumah. Kan main petang semula. Tu seolah-olahnya fikir itu dia kira mengira tu macam medan lah. Otak kita ni merupakan medan. Kerana pergi marinya segala fikir dan kira pada segala tempatnya. Tempat fikir. Seperti pergi mari kuda pada tempat pelariannya. Tu wajah syabah kira dia. Kita nak tasbih satu-satu dia kena ada wajah syabah rukun dia. Kita nak tasbih ke seorang nama Zaid, nak tasbih ke dengan singa, mesti kena ada jami' ataupun wajah syabah. Seperti pada apa? Aifi syaja'ah, pada berani. Tu dia. Ni balaghah. Ma nafa'al qalba syai'um mithlu uzlatin yadkhulu, ni jumlah ni jadi sifat pada uzlatin, pada mahajar. Yadkhulu biha, uzlah yang masuk. Ia tu klik pada hati, kalbun. Yang masuk biha dengannya, dengan uzlah masuk akan medan ni, dalam pada medan berfikir. Jadi masuk pada berfikir yang dibandingkan seperti medan. Kemudian kata ia lagi, saat ni Syekh Al-Syazili itu semata ada hurai lughah dan hurai pula dari segi majaz. Kemudian baru nak mai sapa pada syarahan, nak menerangkan kalam musannaf itu. Kemudian kata ia lagi, ia ni kembali kepada Syazili Ibnu Ajibah
Asy-Syazili. Kemudian kata ia lagi, apa kata dia? Tiadalah suatu yang lebih beri manfaat, yang lebih beri guna bagi hati kita seseorang hamba. Tidaklah suatu nak lebih beri manfaat daripada uzlah. Tak ada lah. Kalau kata ubat ke Allah, inilah ubat terbaik lah. Untuk nak menghilangkan, menyembuhkan suatu penyakit, inilah ubat yang terbaik. Untuk beri manfaat hati yang lalai, hati yang bermasyghul dengan keduniaan, maka ubat dia ialah uzlah. Itu mana kata tiadalah suatu yang lebih beri manfaat bagi hati itu, lebih baik dari, itu dia panggil apa? Mufaddal alaih. Kerana isi tabdi, tak ada dan nak lebih baik daripada, lebih baik daripada uzlah. Asing ke tadi, uzlah kena kait lagi, bukan itlaq, bukan semata-mata uzlah, tak ada juga. Ubat ni pun tidak ada ramuan lagi. Jadikan ma'jun, jadikan ma'jun. Rempah dia tu. Uzlah yang disertakan yang disertanya uzlah dengan fikir atau ramuan dia, tengok ubat tu kadang-kadang ni makjunnya, ramuan dia berapa tu? Masuk repah-repah lah, madu lah, tu ramuan dia ni pun sebetulnya uzlah semata-mata sekadar asing tak ada. Ia kena disertai dengan fikir. Kita tak pandai, di situ pula kena ada lagi tarbiyah guru. Hak tadi tu hak tersendiri tu, tersendiri, tidak ada tarbiyah guru tu. Supaya kata kita nak lihatkan kitab-kitab, kita mutalaah, maka kita nak mutalaah kitab boleh kalau tak ada kaedah? Tak boleh. Pas kaedah nak dapat sendiri ke? Mesti kena belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Mesti kena sungguh-sungguh belajar. Pas nak belajar apa? Ta'allamul arabiyyata. Kamu sungguh belajar kaedah arabiyah. Daripada balaghah tadi. Naum sarahnya, lughahnya. Tu. Bila kita tinggal situ, sudah. Itulah dia. Uzlah yang disertanya dengan fikir. Sebab apa? Kerana bahawa uzlah itu kerana bandingnya seperti himyah. Hama yahmi, himan, himyah. Apa himyah? Yakni apa baca tu? Yakni apa dia? Penting. Ni Jawi ni baca kena malat. Supaya baca Arab tak kena. Bacanya pantang. Kalau baca penting, siap. Tak kena lah. Tu dia dah. Zikr bahaya itu dah. Hamba tu kerana jadi beza, ya kita Jawi dulu lagu tu. Pantang boleh jadi, penting pun boleh jadi dah. Kita tengoklah, junnah boleh jadi, jinnah boleh jadi, jannah boleh jadi. Kena tengok di halaman siakil kalam. Supaya nak baca junnah kau. Kalau junnah perisai, jannah kebun atau syurga, jinnah hatu jin. Nak baca yang mana? Kerana baris tak ada. Begitu kita Jawi, tunggal ko, tanggal ko, tinggal ko. Penting ke tulis macam ni juga, pantang pun tulis macam ni juga. Tu dia. Artinya pantang. Kalau penting Arab panggil apa? Aham. Yang lebih penting. Lepas tu kita nak tahu sebab tadi keliru, kita tulisnya ya lagi. Ponung ta ya ngo, penting. Tak keliru. Sebab tu yang Quran dulu dia tulis huruf saja, tak ada baris. Baca keliru, maka ditambah ke baris. Tambah ke titik. Kerana tak ada beza ba, ta, tak ada beza jim, ha, kha, hurufnya sama. Duk beza dia betul titik itulah. Satu titik di bawah, kena kata ini jim, tanah di atas tanah kata kha, tak ada apa-apa, ha. Baru lahir dah tambah tu. Ini apa yang bid'ah yang wajib ah. Sampai tak ada borang setiap bid'ah sesak tu. Makan diri nak makan haju kata tu masalah tu kat tu. Tu kena ingat tu. Ambil ilmu
agama dia halus nah, main dengan kasar rusak lah. Dia kena halus, kena fiqh fiddin. Kena faham halus, kena jimat, kena cermat. Baik. Itulah uzlah itu nak banding seperti himyah. Kan nak banding tak? Seperti panggil litanzid. Bandingan seperti himyah. Apa himyah? Yakni pantang. Faham dah sebut pantang, faham dah? Muni penyakit muni kena pantang ni. Kita luka ni. Masa luka ni doktor tu jangan kena air nah dalam masa 3 hari. Nanti kalau kena air mudarat, berbahaya, membawa pada lagi bertambah penyakit. Sebab tu syarak kita pun dia suruh apa? Bila doktor nak sihat gini, kita jangan ikut. Siapa syarak suruh tayamum je. Jangan kena air di situ. Tu kita tengah pada pantang. Begitulah orang sakit, orang apa tu ada pantang, dia tak ada pantang larang. Maka bahawa uzlah kalau nak banding seperti pantang. Dan fikir itu seperti ubat. Ubat saja, ubat makan tapi tak pantang. Nampak dah lah. Maka tafri'nya dia form maka tafri'iyah. Tak kala banding kata uzlah tu banding seperti pantang, fikir itu banding seperti ubat, maka tafri'. Oleh itu ataupun iza kana al-amru kazalik, apabila perkara itu begitu, maka tiada beri manfaat oleh ubat, yang semata-mata ubat dengan ketiadaan jaga dan pantang. Tambah jaga sekali lagi nak atas tafsir sikit. Ubat makan tapi tak pantang. Sabit ke dulu dia kuat dengan pantang. Perempuan yang melahir tu pantang. Orang lain ni celah pun tak. Orang zaman dulu pantang. Orang dulu lepas lahir tu seolah berjalan jejak semut tak mati. Slow jalan. Orang lain ni tak, beranak pagi petang bawa kereta. Motor Allah. Minum air ais. Air batu. Gak dulu minum air, cara makan nasi tu sedikit sekadar tu cukup. Pantang. Sebab tubuhan dia tu bagus. Nak kata? Dia pantang, dia pantang. 40 berdian pula tu. Tapi tubuh dia kemah. Dia pantang tu kuat. Orang sekarang ni berbangga dengan ubat. Tak payah pantang zaman dulu. Celah pula tu. Ni makan selalu, tak payahlah ubat dulu. Berakhir-akhir ubat berbahaya pula dah. Itulah nak menyata kata pantang campur ubat campur dengan pantang, ini lagi hebat. Sebab tu dia kata uzlah itu dibandingkan seperti uzlah dibandingkan seperti pantang, fikir sebagai ubat. Bila ramu dua tu jadi memberi manfaat, maka tiada beri manfaat oleh ubat dengan ketiadaan jaga dan pantang. Dan tiada ada faedah pada pantang uzlah saja dengan tiada ubat, tak fikir, sekadar menusuk saja. Orang tanya panggil menusuk, melindung diri dia, tak kawal tapi tak ada fikir. Itu orang panggil pantang saja, ubat tak makan, tak boleh. Masya-Allah, perbandingan dia sepanjang nampak. Maka tiada ada kebaikan, tak pernah lagi, pada uzlah yang tiada ada fikir padanya. Pada uzlah itu, uzlah semata-mata tidak fikir. Supaya masalah kata kita ni tak mau berkawan, asing diri daripada berkawan, tapi belajar mendengar duk seorang saja, tak jadi juga. Kadang-kadang dipersaingan oleh syaitan gitu, saingan. Itu ya, sebab itulah bagi kita orang awam kena duduk di bawah tarbiyah guru, tarbiyah syekh. Sebab kita nak dapat ilmu kena irsyadu ustazin. Selain pada kita ada zakat, kecergasan kita, ada hirs, ada loba kita dalam menuntut ilmu, ada bulghah, cukup belanja dalam kita nak mengaji. Apa tu juga ijtihad, bersungguh-sungguh
Cara ikhtiar kita tu menghafal lah apa itu ini. Lepas tu dia kena irsyad ustazin. Tu ayat tu. Guru yang nak tunjuk kena mursyid, mahir dalam bidang tu. Kalau tidak mahir guru, nak mengaji nahwu, guru sendiri tak faham nahwu, mana boleh. Nak mengaji tajwid, guru tak faham tajwid, mana boleh. Itu dia. Kena dia panggil guru yang mursyid. Begitu juga kita nak mengaji apa dia, ilmu cakap batin, tasawuf. Kalau kita tak tasawuf, mana boleh. Baca huruf boleh lah. Dia panggil kata nak irsyadu ustazin. Lepas tu hak payah sekali, tulis zaman, lama masa, kena makan masa. Tapi kalau kita sekarang nak mengaji setahun, ni boleh. Apa? Kita letak siap ada hati nak boleh sikit-sikit, masa setahun. Tu buat darah habis 2-3 biji kita sebulan. Tu kan? Orang baca 4 tahun habis, dia baca 4 hari. Itulah perbezanya. Mana? Itulah maka tiada ada kebaikan pada uzlah yang tiada ada fikir padanya, dan tiada ada kekuatan bagi fikir yang tiada ada uzlah sertanya. Tidak ada uzlah serta berfikir itu. Ya kita nak fikir tak boleh, dia sibuk. Tengok sibuk. Tengok kadang-kadang kita ada ni krem. Sibuk tu. Tak. Boleh tak ni krem ni pula dah. Betul ke? Tutup dulu, stop dulu dah tu. Sampai bila nak sembahyang ada awasi. Kalau dulu tengok kadang-kadang kena jaga siapa kesuh tutup telefon nak sembahyang. Kena jaga je. Betulkan saf. Nyak tu ya nak. Betulkan sah, rapat-rapat sah, dan silakan tutup telefon. Noyak juga tu pun. Sebab itu kan kadang-kadang kita lupa. Telefon dalam poket kita ni lupa. Keran tu serabut. Bukan serabut kita saja. Orang lagi pun susah hati. Ni ada mengganggu kan. Tu kata banyak masyghul. Banyak masyghul. Pagi tu pun jadi tergugak dah keran mari tu ke Allah. Tu kadang tahiyat dah kah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak je. Kama sallallahu fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Tengok. Tengok tu. Ayah kena tutup dulu. Tutup di senang kita. Anak berbual kita berbual. Dia memang telefon masuk tak ada apa, kita pergi buka tengok lepas dah luar dah kita ni sepak. Ada telefon masuk ni. Kita sambung. Senang kan? Tu nak banding dengan gambaran hari ni. Itulah kata dia, tiada ada kebaikan pada uzlah yang tiada ada fikir padanya pada uzlah, dan tiada ada kekuatan bagi fikir yang tiada ada uzlah sertanya. Serta fikir itu. Kerana maksud, sebab apa kata begitu? Kerana maksud daripada uzlah. Uzlah tu sebagai wasail, dia bukan maksud utama di situ. Tu puak ibadat, wudu, tayamum, mani janabah. Ini sebagai wasail, sebab dia panggil syarat bagi nak sah solat. Kena suci daripada najis yang tak dimaaf. Kena najis tak apa dia. Dan kena tahu kaifiat cara nak menghilangkan, menyucikan. Itu apa dia panggil? Itu apa yang maksud li ghairihi. Tepat naknya di sah ibadat, di solat, di sembahyang. Apa sembahyang? Bukan maksud semata nak rakaat sujud itu zahir saja. Hati nak mendekat li zikri wa aqimis salata li zikri. Tu nak kisah apa situ tu. Sampai itu tak sempurna kalau tak ada ihsan. Walaupun hukum zuhir sah, solat kita sah, rakaat sah, bacaan sah, tapi kalau tak ada ihsan, terkadang sah sekadar hukum zuhir tapi makbul tidak dikabulkan. Kan? Tu mana kata. Jadi uzlah ni bukan maksud benar. Kerana maksud daripada uzlah, tujuan uzlah tu sebenar ialah nak tafarrugh hati. Tafarrugh, tafarragha, yatafarraghu tafarrughan. Ambil kalimah tafa'un, tafarrugh hati. Apa maksud? Yakni kosong ataupun suci hati daripada, suci dari apa? Suci daripada kerjaan yang mengganggu. Bila orang hati bersih, dia tak terganggu dah lah.
Itu dia daripada yang mengganggu, yang menyibuk, yang memasyghul, yang membimbangkan sampai ketinggalan hak utama. Utama kita ibadat pada Allah, memperhambakan diri kepada Allah. Sebab Allah Taala kata, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum ila akhiril ayah. Tu apa tu? Nak suruh kita ni hamba. Biasa kita ni hamba dia. Bila kita hamba dia, siapa pihak ibadat? Ibadat. Ketika kita zikir, zikir. Ketika kita ingat, ingat. Kita berjual beli, hati tak lupa dia kan ini kebenaran, dia membiar daripada kita sampai dia menaskan wa halallahu al-bai'. Nah, tu dan kerana maksudnya nak tafarruq hati, yakni kosong, suci hati daripada kerjaan yang mengganggu. Tu dia kata tulhi alhaakumut takatsur, melalaikan kamu oleh berebut banyak. Duk berebut nak banyak. Bila nak berebut banyak tu dia timbul tafakhur mari tu. Yang ni banyak kita nak banyak lagi, yang ni banyak nak banyak lagi. Nampak-nampak yang ni banyak pada aku, tak boleh tahu dia ni kena. Takatsur membawa pada melalaikan. Tapi bila hati bersih tak ada masalah, banyak tak apa. Dengan Nabi Allah Sulaiman. Angin jadi rakyat dia perintah suruh bawa ke mana burung mitudungkan sayap. Jin melagi ayat dia perintah suruh gali. Apa lalai dia? Tu dia deh. Surat dia sapa kepada Balqis tu, getar dia tengok surat tu. Tu dia kehebatan dia. Tapi adakah lalai? Tak. Tempat nak tu. Tak apalah orang Nabi ni Allah Taala pilih dia suci dari awal. Kita orang awal ni lalu ikut dalam kotor dulu. Soalannya berbalik-balik di dalam kekotoran. Maka bila mari besar nanti sampai tahap taklis syarak, kita masih dalam kekotoran. Juga kena duk berjihadnya. Dengan nafsu kita sendiri. Dengan yang tak nampak lagi. Syaitan lah. Tu kena kenal tu. Lintasan macam ni apa ia. Begini perasaan apa ia. Sedangkan kita tak nampak. Tapi walaupun tak nampak, kerana kita bergantung di bumi. Asal kita bergantung dia Allah dan Rasul. Percaya dengan kita, percaya dengan Rasul. Walaupun tak nampak, kita tahu. Tengok disuruh kita bismillah. Dengan siapa kalau kita lupa, suruh bismillah juga bila teringat. Makan. Orang tu lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bismillah apa lagi? Sudah nak makan lama dah. Syarak suruh bismillah. Yang elak kata, kerana memutahkan syaitan yang makan bersama. Bagi tak nampak dah. Tak nampak pun, kita makan. Syaitan makan sekali pun tak nampak. Bila kita bismillah, dia mutah. Kita tak nampak. Lepas tu orang tak kata lah, memutahlah pinggan kita. Mungkaru. Ustaz cakap lagu tu. Syarak suruh lagu tu. Dia panggil tengok jihad dengan tak nampak. Kita mengaji bab semayang pula. Apabila semayang dia ada syaitan khusus untuk mengganggu orang semayang. Tengok dalil, tengok bila tak semayang, tak ada fikir benar-benar. Bila kita masuk dia semayang selalu itu ini. Sebab dia ada syaitan gangguan. Tapi walau guna ganggu pun Islam kita ajar. Nabi ajar lah. Bila kita semayang dia teringat 3 ke 4. 3 ke 4. Syarak aja falyafrah. Campurkan syab itu. Buang tu tahu tu. Falyatrah. Nabi suruh campur tahu lepas tu. 3 ke 4. 3 ke 4. Mu lempar, naklah lemparkan akan apa dia hak yang syak itu. Ambil ke yang nyata. Mana 3 ke 4 kena pakai 3. Sebab syaitan nak ganggu kita. Kita pakai 3. Walaupun yang ke 4 tak kira situ. Kita pakai yang yakin. Kemudian akhir sujudlah sahwi. Pada atas pasal pula, jika kan wakil jadi kelima dah. Pada wakil jadi 5, kita sujud hak ni mensyafaatkan hak ni. Walaupun pada wakil 5. Kalau kebetulannya 3 ke 4, wakilnya 3. Jadi makna kita tambah tu cukup dah yang 4. Sujud saya apa lagi kena dah. Nak targhiman lisyayatin. Nak apa dia panggil, orang bertanya nak memporongkan muka. Ada porong muka. Sini panggil tak faham tak lagu tu. Porong muka dia ambil seluk lomo tu porong muka dia tu. Targhim dekat dengan orang Arab. 3 ke 4 pakai 3. Maka ihtimal boleh jadi 4 sungguh dah. Boleh jadi 3. Dia suruh tahu ayat syak ambil 3.
bangun satu lagi. Sudah, sekarang sujud sahwi. Maka sujud tu kalau apa kata kalau jatuh ke yang kelima, tak apa sujud sahwi nak mensyafaatkan yang tu. Hak ni membersihkan. Tak apa lebih pun, bukan sengaja kita. Nak lawan syaitan. Kalau cukup 4 ada sujud sahwi apa lagi? Targhiman lisyayatin dia panggil. Nak memporongkan muka syaitan, hanggu sangatmu. Tengok, pas kita tak nampak pun ini ajaran kita. Ini mana kata jihad kita dengan diri kita ni tak berhenti-henti, tak berhenti-henti. Maka kalau tak belajar dalam medan mana kita nak tahu, muka kita tak nampak. Tapi kerana kita beriman dengan Allah dan Rasul, Allah cerita, Rasul cerita, hak gaib pun dia ajar. Dah tengok pula tu kita boleh ambil lagi. Ketika kita nak masuk tanda, tak kita diajar suruh minta berlindung? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa khubuth? Syaitan. Lelaki, khaba'ith, syaitan, puan. Pas kalau tak ada apa suruh minta berlindung. Tengok dia. Ni semua ni halus kita berhati situ dah. Inilah makna kata maksud daripada uzlah dia nak tafarruq hati, yakni kosong atau suci hati daripada kerjaan yang mengganggu. Dan maksud daripada tafarruq, nak pergi lagi. Ada lagi atas pada tu. Dan maksud tujuan daripada tafarruq itu, daripada kosong suci hati itu tujuan, iaitulah berkeliling hati ataupun terbukanya hati dan bermasyhur oleh fikir. Nak situ nak jadi duk fikir kita tu duk bermasyhur oleh fikir. Tak habis lagi tu. Dan maksud daripada bermasyhur fikir itu menghasilkan ilmu, yakni yakin dengan Allah. Tu dia. Apa maksud? Yakni dan tetapnya daripada hati. Tetapnya ilmu tu panggil ar-rasikh. Rusukh pada ilmu daripada hati. Dan bermula tetap ilmu yakin dengan Allah daripada hati, itulah ubatnya orang panggil. Dan ketinggian sihatnya, itulah ketinggian sihat di situ. Segar. Tak? Allah. Kadang-kadang ubat ni untuk menghilang je. Ada ubat pula untuk apa orang panggil, kadang-kadang untuk memproseskan. Ada pula ubat untuk mensuburkan. Macam-macam pula ubat untuk dia tu kan. Ada orang tak ada penyakit, pada zahir penyakit tak ada, tapi selalu makan ubat. Ubat sini panggil apa ubat macam tu? Penyakit tak ada tapi selalu dia makan ubat. Untuk apa panggil tu? Makanan Supriman. Tu bahasa putih dah. Melayu kita orang Melayu ni. Makanan tambahan kesihatan. Kalau dah sihat dah, tambah sihat lagi. Tengok tu, sihat dah, nak sihat lagi. Amalan apa sepatutlah kita bila amal nak ikhlas lagi. Tu. Kalau bahasa Siam dia panggil apa tu? Ahansem. Dia panggil kita. Dalam ubat tu dia ada vitamin itu, buahan tu, ramuan buah tu kita makan itu untuk nak jadi tambah kesihatan tadilah. Sem dia panggil. Nak tambah lagi. Tu dia. Ada orang tu bawa semua bekal. Jadikan bekal ubatnya. Lupa balik ambil lagi. Jadikan bekal. Apa? Penyakit dia kata ada ubat ke? Kena bawa bekal sama. Demikianlah kita minat zikir bagaikan bekal kita. Dan Allah Ta'ala pun isyarat dengan bekal bukan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan bersungguh-sungguh kamu bawa bekal. Ya asal ayat tu kisahnya orang Yaman. Dia nak mai buat haji, dia mari dengan tidak bawa bekal. Kata dia, takkanlah kita ni tak ada rezeki, mungkin kita nak mengunjung rumah Allah yang Maha Suci, Baitillahil Haram. Maka dia pergi tu rupa-rupa tawakal lah, tapi hati tak sampai lagi. Dakwah saja tawakal, tak bawa bekal. Bila lagi sampai ke Mekah, minta sedekah. Ada pula sampai ke bercuri, dia tak ada nak makan ni. Tu turun ayat sebab daripada situ ajarnya wa tazawwadu. Bak tapaum. Dan bersungguh-sungguh kamu bawa bekal. Nak ke mana kena berbekal. Pak utuh pula bekal, walaupun kita tak makan, kita boleh bagi pada yang lain.
bawa bekal banyak tak ada masalah. Nak pergi Mekah bawa bekal banyak, kata orang Allah moga nak pergi Mekah tak mau balik ke? Hai, bukan nak balik, 15 hari je nak pergi. Pakana bawa bekal banyak? Bukan bekal untuk isi perut kau saja. Nu ramai lagi nu. Yang ni boleh pergi pada yang ni bagi kawan mai. Tu dia. Tapi sebaik-baik bekal tu apa? Wa inna khairaz zadi, sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah at-taqwa. Tu takwa tu besar tu. Bekal duduk sini tu besar tu. Pas takwa dia duduk di mana? Hadis kata at-taqwa ha huna. Nabi kata at-taqwa ha huna. Ha huna. Artinya ha huna laisa bihuna. Bukan di sini, bukan di mulut takwa bukan di sini. Itu sakut dengan jantung hati kita ada bercara nilah. Kalau kita masyhur dengan terlampau kuat ke dunia, mana nak mari takwa? Kalau ada pun nipis-nipis, mudahnya cari, mudah terdedah. Itulah ilmu ini dia jaga untuk tadilah, walaupun tak ada penyakit lain, dia tambahan kata dah. Baik. Itu kata dia. Hak paling besarnya maksud daripada tadi ialah balik mana sana? Ya. Dan bermula tetap ilmu yakin dengan Allah daripada hati itu, itulah ubatnya dan ketinggian sehatnya, dan ialah yang telah mempernama akan dia oleh ilmu yakin dengan Allah tu, yang pernama akan dia oleh Allah dengan qalbin salim. Allah Ta'ala panggil qalbin salim. Di mana tu? Kita umat ayat. Telah berfirmannya Allah pada menyatakan hal hari kiamat. Asal ayat ni dia kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tu Allah panggil qalbin disifatkan dengan salim, sirat mubalaghah daripada salima yaslamu, salman silman salamatan. Isi wasai sepakai biasa salimun, ini salim fa'il, sirat mubalaghah. Apa artinya? Dalam surah Syu'ara 2 ayat 88 89, artinya hari tiada beri manfaat. Nak menyata kata hari kiamat itu ialah hari tiada beri manfaat oleh harta benda, dan tiada beri manfaat oleh segala anak, illa malaikan. Setengah ulama tafsir dengan lakin, dia panggil apa dia? Illa istisna munqati'. Situ cara di sana pula. Malaikat dan tetapi mereka yang datang ia akan Allah hal keadaan dengan hati yang selamat. Maksud yakni yang suci dan yang sihat. Suci dari syirik, maka syirik segala martabat syirik. Syirik yang jali sembah lain daripada Allah. Syirik yang khafi batin, i'tiqad ada yang lain berhak disembah. Sahabat Nabi dengan la ilaha illallah, tak ada yang berhak disembah selain Allah. Pada i'tiqad pun esa. Tauhid uluhiyah, kita mengesahkan keadaan jadi Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Dan rububiyah, kita i'tiqad keadaan Tuhan punya hanya Allah. Tauhid rububiyah. Dan tauhid asma, setengah padanya nama Allah Al-Ghani, yang maha kaya. Kita esahkan pada i'tiqad kita yang nama hakiki Allah Al-Ghani. Lepas tu kita tak panggil kita yang kaya itu, yang kaya ini, orang kaya ini, kaya dunia sekali, nombor 1 kaya dalam dunia, nombor sekali kaya dalam negara. Majaz, bukan hakiki. Allah menjadikan milik kepunyaan banyak, lahir sifat dan lahir nama tu orang yang kaya.
Tapi kalau bila kuliah hakikat, kaya hakikatan siapa? Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah je yang kaya hakikatan. Tiada asma hanya satu. Kita tapi tak boleh nama Al-Ghani saja kita. Abdul Ghani. Tu dia. Tu mana orang yang suci, yang sihat suci dari segala syirik yang jali, syirik yang khafi. Naik satu lagi syirik khafi, orang mukmin suci pada i'tiqad. Tidak ada yang lain daripada Allah berhak disembah. Tidak ada yang lain daripada Allah Tuhan punya, melainkan hanya Allah. Ada sikit lagi, bila kita buat ibadat kerana siapa? Setiap ada syirik mari juga. Riya, dia panggil dalam syirik, supaya dipuji. Kita buat kebajikan, kita pergi bantu apa-apa, nak tunjuk supaya dipuji. Dia panggil itu syirik. Syirik dalam maqam ni, maqam tasawuf. Hak tadi syirik mabak usuluddin tu, syirik sembah lain pada Allah. Hak ni syirik pada i'tiqad yang lain pada Allah berhak disembah, ataupun i'tiqad yang lain pada Allah memberi bekah. Tu panggil maknawi. Syirik bahasa batin tak nampak. Patut hak yang kita orang mukmin dah ni, syirik ada lagi segi buat kebajikan, suka menunjuk-nunjuk supaya dipuji. Ini syirik. Dia panggil tak lepas daripada riak ujub. Bila langkah pada situ selamat daripada riak ujub, naiklah kepada hanya semata-mata kerana Allah tu tinggi. Ada lagi tak sangkut, bukan kerana dipuji manusia, hanya kerana mandang kepada syurga yang dijanji oleh Allah. Tu bagi orang ahlilah, dia kata syirik lagi. Walam ikhlas dah, martabat yang rendah. Jisi orang atas saya kata ni masih syirik, masih duk kongsi lagi tu, bukan nak ke Allah dak, nak ke benda Allah. Nak ke syurga, nanti pengen nak ke benda. Yang ni masih takut, bukan takut ke Allah, takut ke neraka Allah. Tapi masih rendah lagi martabat. Orang nak tinggi hanya semata-mata Allah. Dia buat semata Allah perintah. Dia tidak pandang kepada janji dari Allah. Dia buat semata-mata tu perintah. Dia tidak pandang kepada ketakutan yang dinyanyi Allah. Pandang situ. Hanya diri dia serah. Salah ikut Allah lah. Nak letak dia di mana, syurga neraka ikut dia lah. Sebab kita ni hak dia, syurga neraka apa hak dia. Tu martabat dia tinggi lagi. Tinggi tu pun ada lagi tinggi pada tu. Dengan apa? Tak ada pandang dirinya beramal. Hanya zuhir di kita, Allah menzuhirkan. Macam inilah kaca TV, kaca apa ni, hitam kan? Hitam. Belum pada kita pasang kan? Pasang dah panggil buka lah, panggil dah. Sebelum pada kita buka juga, kaca TV tak hitam. Hitam. Ni telefon betul hitam nak, dia buat hitam. Sabit itulah dalam sikit lagi kita mengaji di sini kata al-kaunu kulluhu zulmatun. Kaun, murad dengan kaun sini, makhluk semua ni gelap gelemak. Apa gelap gelemak? Kinayah daripada tak ada apa sekarang, gelap. Tengok kaca TV bila kita buka tak gelap, hitam, gelap hitam. Bila kita buka naiklah warna tu, warna putih mari, hijau mari, apa mari, zuhir dah. Berita kata gelap kali. Begitulah kita ni belum Allah Taala mengadakan, tak ada. Sekarang dia mengada, ada. Lepas ada dia janji akan hancur pula. Hancur tak ada pula. Kita akan mati, tak ada pula badan kita. Patut akan ada balik. Cuba buka kaca TV satu baik. Kata gelap. Buka kata gelap. Habatulah kata makhluk ni semua zulmatun, kegelapan. Benar? Tu kepanggil martabat tinggi sampai situlah. Maka itu kita nak naik sendiri tak boleh. Dengan Allah lah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin. Atau Allah angkat. Tapi kita berasa nak sangat derajat, buat tak dunia lah bila. Derajat ni, tu lah bangga dengan derajat dunia. Ni nak jaga malam. Kita tak sedar. Berasa Allah, ini boleh derajat. Sebab tu kata paling pandai pada orang mengaji agama boleh apa? Ngaji 20 tahun boleh apa? Tak ada apa pun. Kelulusan apa? Tak ada apa. Pandai rendah, pandai hina. Biar dihina. Hanya ni.
Nah, ini apa kata cara pengajar untuk nak membersihkan hati, kerana akan datang yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bila orang qalbin salim, walaupun dia milik di dunia kepunyaan kekayaan, tak ada masalah. Tengok orang nabi-nabi. Nah, Nabi Daud nabi saja bukan, atau nabi lagi rasul bukan nabi saja, nabi lagi rasul, khalifahullah. Nah, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard, bukan main. Nabi lagi, rasul lagi, khalifah. Apabila khalifah ni gak segala apa dalam tangan dia lah, dalam rentah dia, ikut saja dia nak guna apa. Tapi dia sendiri buat baju besi, baju rata, jual yang tu hasil untuk nafkah diri dan nafkah anak isteri. Sedangkan isteri 100. Kalau itu dia tak payah buat apa dah, dia khalifah. Tapi tak, kerja buat. Ni tuan nak contohkan. Tidak mengalah. Isteri 100. Allah. Kita bukan 100 Allah. Kata tak? Ini gambar kita tengok. Tapi tidak melalai. Anak pula Sulaiman 300 isteri, bukan main. Tapi tidak melalaikan. Nabi Ibrahim tengok sekali gerbang 100 lembu. Tengok. Nah, ini ayat tu kekayaan tak ada menghalangkan. Tapi kalau hati tak bersih, inilah. Tengok Qarun dulu orang susah. Qarun tu dulu dia orang susah. Kata setengah sepupu dengan Nabi Musa, alakulah dia daripada Bani Israel, tapi jiwa dia pergi duduk balik Firaun. Dia ni daripada Bani Israel, keluarga pula dengan Musa, tapi pergi duduk balik Firaun. Bila Allah Ta'ala bagi dia kaya, bangga dengan kekayaan. Ini tempat kata merusak ni. Maka bagi hati yang qalbin salim tak apa, kaya tak apa. Jadi apa? Tak apa. Tengok tu, Nabi lagi, raja lagi. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sengaja dia tak pilih jadi raja. Bila dia diberi pilih ke dia antara Nabi lagi raja dan Nabi lagi hamba, dia sengaja pilih Nabi lagi hamba. Nak ajar tawadhu'ah. Tapi dia tu kedudukan tu lebih pada apa-apa lah. Moga sayyidul anbiya wal mursalin kan, sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya kena singgah dulu di situ. Telah berkata syarih rahimahullah ta'ala man intaha, bila perkataan daripada Ibnu Ajibah. Wallahu a'lam. Dapat jam berapa? Sebelah setengah. Ya tak ada sikit lagi, boleh 15 minit. Sekadar teluh, sekadar sepat. InsyaAllah. Cuba betul kita sikit. Subhanallah. Dah pada sekadar dah. Sudah dah. InsyaAllah kita pukul 11.30. Di sini ada beberapa soalan yang minta tolong sampaikan kepada Tuan Guru. Yang pertama ni soalan usul. Mohon agar Tuan Guru terangkan berkenaan dengan sifat-sifat salbiyah. Adakah ia termasuk dalam perkara al-ma'dumat ataupun al-umur al-i'tibariyah? Baik, lebih dahulu kita bentangkan nisbah lapa-lapa ada perkataan mengikut istilah. Umur jamak daripada mafra' amrun. Mafra' amrun, maka kita terjemahnya suatu perkara. Amrun juga syai'un, suatu perkara. Dari segi lurah sama. Syai'un amrun, suatu perkara, ada satu makna di segi lurah. Manakala istilah
Pada istilah ulama usuluddin, amrun dengan syai'un bila nisbah antara dua itu dia panggil umum khusus mutlak. Sebab amrun ni umum suatu perkara, sama ada wujudi yang kana atau adamiyan. Sama ada perkara bahasa ada, perkara bahasa tidak, bahasa reti, semua panggil amrun. Tapi syai' tak dipanggil pada istilah, malaikat kena amrun wujudiyun. Perkara yang bahasa ada, baru panggil syai' di istilah. Jadi bila perkara bahasa ada panggil syai'. Mana diri kita masalah amrun lagi syai'. Tinggi rendah kita ini amrun tapi tak panggil syai'. Sebab perkara bukan bahasa ada. Itu panggil amrun itibari. Bila banyak naiklah orang mengaji kalimah amrun, amrani, umurun, jamak taksir dia umur. Bila cakap dengan umur disifatkan dengan i'tibariyah. Tak kata umur i'tibari lah, tu dari segi nahwu pula. Nabi muwafaqah pakai ta'nis umurun i'tibariyatun. Dengan rekah umur i'tibariyah. Tapi kalau cakap mau perah amrun i'tibari, tak ada kena kita lah. Tu dari segi nak betul kaedah. Semua tu kaedah. Sudah. Boleh situ dah. Bentangkan, uraikan suatu sifat dalam istilah panggil sifat salbiyah. Jadi pada lugah salbi nisbah pada salaba yaslibu salban bermakna nafyan. Lepas tu tafsir pula salbi bermakna insilab. Kerana salbi mutaaddi nak kepada insilab, ternapi, tidak, bahasa kita tidak. Bukan menidakkan. Itu satu lurah juga, berarti lurah Melayu kita. Macam mana kita berarti beza? Tidak dengan menidakkan sama ke makna? Tak sama tidak. Apa tidak? Semata-mata nak ceritakan perkara yang tidak ada, kita kata tidak. Nak menyatakan perkara itu bersifat dengan tiada, itu tidak. Adapun menidakkan ataupun bahasa surat panggil meniadakan, itu lain. Asalnya yang ada kita menghilangkan. Itu panggil meniada ataupun menidak. Maka salbi itu di segi lurah bermakna nafi, arti menidakkan. Di sini bukan itu makna. Makna sini nak menyatakan kata qidam, arti sedia. Apa sedia? Tidak ada permulaan. Bukan menidakkan permulaan. Apa itu salbi dengan mana insilab, nafyu yang ada intifa, itu nak halus ya ilmu. Baik, tiap-tiap sifat. Nak umumnya sama ada baharu, qadim, tak kira nak panggil tentang nak panggil istilah salbi ini, sifat salbiyah, tiap-tiap sifat yang makna dia tu ikut tidak suatu, panggil salbiyah. Sebab kalau Arab mampuhu muha ada musyai. Itu panggil sifat salbiyah. Kita nak contoh Melayu. Si Aminah itu yang mandul. Apa makna mandul? Ngaji makna dia. Si Aminah zat, diri, yang bersifat dengan mandul. Mandul tu sifat. Lepas tu tanya, apa makna mandul? Apakah pengertian mandul ngaji di segi lurah? Orang sini panggil mandul tu apa dia makna? Tak ada lurah. Apa ada makna dia? Tak ada makna. Dia panggil lafaz muhmal, hampa. Lafaz dia kena ada makna dia. Tu lafaz kata mandul. Kalau tulis jawi min nun dal waw lam, mandul. Tak ada makna ke dia? Dengan tu tak ada makna. Tu tak nyata ni, moga dia ni mendung hari ni. Tak ada anak. Tu makna dia tu. Mafhumhu adamu syai', tu panggil sifat salbiyah tu. Apa makna, apa pengertian mandul? Tak ada anak. Bila sebut Aminah ini yang mandul, tak ada anak. Tapi tak ada anak pun daripada mereka yang mungkin dapat anak. Tu berpanggil mandu. Tak ada berkahwin, tak ada mandu.
Nak kata, Aminah mana? Aminah mandu. Yang ni menengok. Mandu macam mana dia tak ada kahwin dari awal lagi. Orang tak panggil mandu lah. Tak nak panggil mandu tu tidak ada anak. Tapi dengan kait tu sebagai anak hukum adat golek je lah. Pengertian tidak ada anak. Tu makna bagi mandu. Maka mandu panggil sifat salbiyah. Supaya juga papa. Papa. Apa arti papa? Tidak ada harta. Tidak ada harta. Tu ambil cara makna. Lepas tu nak kait semula bab syariat. Bab fiqh dia kait lagi nak panggil faqih tu yang tu ada sikit istilah fiqh pula. Lurah. Nak ngaji lurah ni. Tidak ada harta. Panggil itulah papa. Zaid yang papa. Ada pula yang susah. Maka makna dia tidak ada harta. Jadi sifat susah panggil sifat salbiyah kerana makna dia tidak. Demikianlah kita mengaji sifat hak wajib kita tahu jalan tafsir 20 sifat itu bukannya sama sifat itu. Ada berlainan. Cuba kita dah bagi huruf kalau mengaji tajwid dah. Huruf hijaiyah terbahagi kepada berapa? Kita ambil ada setengah cara ijma' terbagi pada 4. Supaya juga kita mengaji sifat yang 20 ni terbagi kepada 4 bahagian, tilik pada makna-makna tu lah. Wujud ni panggil nafsiyah, ada munasabahnya. Qidam sapa wahdaniyah panggil salbiyah, ada munasabahnya. Supaya kita mengaji huruf hijaan tu terbagi pada 4 ataupun 5. Sebut satu di antara apa? Iqlab. Panggil dalam tajwid iqlab. Bagi orang faham ilmu tajwid bila sebut iqlab, berapa huruf iqlab? Satu je. Dalam 28 huruf atau 30 huruf iqlab satu je. Mana dia satu? Huruf ba. Tapi nasbah dengan apa ni bila itlaq ni? Iqlab. Nasbah dengan nun mati. Kalau sebah mim mati lain pula. Ni istilah dia panggil. Nun mati temu dengan ba min ba'di. Tu baru panggil iqlab. Kalau inna rabbahum bihim dengan nak bunyi sama segi baca. Inna rabbahum bi. Tu panggil iqlab dah. Tak? Panggil apa pula itu? Ngaji tajwid. nak bandai ni. Panggil apa pula itu? Panggil tak ingat. Panggil ikhfa syafawi. Kan? Sebab tu sakut dengan mim mati. Tu nak ayat apa tu? Tu istilah. Maka kita nak ingkar tak boleh, nak kritik tak boleh. Tidak ada pertengkaran pada istilah. Bila gitu orang mengaji nak tahu, mengajilah ilmu tajwid, tahu istilah. Nak reti usul ni, ngaji istilah usuluddin. Ni tak mengaji tak cabar. Jangan. Bidah balik makan tuan lah. Kita cabar, nyata ni tak faham ni, tak faham dah ni. Faham. Jadi dalam istilah usuluddin sifat 20 itu ada terbagi kepada 4. Satu panggil nafsiyah, yang kedua salbiyah. Periksa dari 20 sifat hanya masuk dalam nafsiyah satu je, wujud. Kenapa? Dia masuk pada nafsi sifat yang bahasa nak cerita diri perkara. Maka wujud. Bila sebut ada nak cerita diri suatu, panggil nafsiyah. Manakala qidam artinya terjemahan bukan makna lagi, salinan bahasa. Qidam artinya sedia. Itu bukan makna dia tu. Bukan pengertian lagi, terjemah baru. Apa makna sedia? Yakni sedia Allah. Apa makna sedia Allah? Tidak ada permulaan. Dia panggil salbiyah tu. Tidak ada permulaan. Itu panggil salbiyah, tak panggil amrul i'tibari. Amrul i'tibari itu perkara bahasa reti semata-mata diri perkara tu reti. Adapun yang ni reti kok tak ada satu perkara. Reti gitu panggil salbiyah. Arti antara amrul i'tibari dengan salbiyah orang panggil berlainan. Mutabayin. Panggil berlainan. Lafaz pun lain, amrun i'tibari, makna pun lain. Yang berlainan dia panggil. Itu perbezaan. Sabah ini semata-mata diri perkara, hak ni apa yang reti kok tidak ada suatu panggil salbiyah. Lepas tu soal saat ni, apa saat ni soal saat ni? Bolehkah masuk dalam apa makdumat apa saat ni? Ya.
Adakah dipanggil perkara makdum ataupun amru i'tibari? Amru i'tibari dia lain dengan apa dia salbiyah. Adapun makdum, adakah boleh panggil makdum? Itu boleh. Sebab perkataan makdum umum, melengkapi amru i'tibari, masuk dalam kata makdum. Salbiyah masuk dalam kata makdum. Perkara mustahil semua masuk dalam makdum. Arti makdum umum. Kerana makdum ni apa dia? Barang yang tak dapat dengan salah satu daripada panca indera yang nampak. Mafhum daripada maujud. Maujud ma yudraku ma yasihu ayyura. Dengan bahawa bi ayyudraka bi ihdal hawasil khamsah. Bila kita sah dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5, itu panggil maujud. Manakala tidak dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5, itu panggil makdum. Maka makdum ni termasuk dalam kata makdum amru i'tibari, masuk dalam kata perkara tak ada. Salbiyah masuk dalam perkara tak ada makdum. Mustahil masuk dalam perkara makdum. Jadi adakah sifat salbiyah itu boleh dipanggil ke makdum? Ya, boleh dipanggil. Bahkan nisbah dia tu umum khusus mutlak. Semua sifat salbiyah masuk dalam makdum semua. Dan bukan semua makdum tu salbiyah. Hati saya nak mengaji istilah dia dah. Seperti inilah ba. Dalam huruf haja'ah tu panggil huruf iqlaq. Bukan semua nisbah dengan nun mati ya panggil huruf iqlaq. Tapi kerana sebah dengan mim mati panggil iqlaq juga. Taklah. Panggil ikhfa. Apabila itlaq ikhfa. Bila itlaq ikhfa muradnya ikhfa hak nun mati tu. Tapi kalau murad ikhfa lain dia kena kai ikhfa syafawi, baru pergi kepada hukum min. Kalau kata ikhfa kena pada hak nun mati temungan salah satu daripada 15. Tu istilah dalam tajwid. Kata seronok atau mengaji cara tu. Orang minat adalah ngaji usul, seronok cara usul, mengaji tu seronok. Ya ada istilah-istilah semua. Nahwu, istilah cara nahwu. Nak kena isim saja tu banyak hari juga tu. Isim tak ada pecah lagi, isim mufrad macam pula dah, sin dhamma, sin zahir. Dhamma pula dhamma barik tu banyak dhamma mustati. Dhamma mustati ada yang wajib istitanya, ada yang haruf. Itulah kena makan masa tu. Sebab tu kita mengaji agama tak ada tupu kepada derajat, tak ada tupu pada kelas, tak ada tupu kepada sijil. Nak ke ilmu. Nawai tu tua mari nak ilmu. Guru yang mengajar pun semata nak ajar dia dapat ilmu. Kalau kuasa boleh ambil bagi sebab bagi piyah subai bagi tu senang. Ilmu. Bok ngangung mulut. Masuk dah. Tapi tak ada upaya. Ajar kesungguh ajarnya pagi petang malam, pagi petang malam. Yang ni ikhlas nak ajar, yang ni ikhlas nak belajar. Bertemu dua ikhlas itulah keberkatan mari. Masa kita cukup dulu. Untuk cukup dulu lah. Wallahu a'lam. Allahu